akan teruskan dengan sesi moderator bersama panel. Jadi tanpa membuang masa, saya akan bertanya soalan kepada Coach Ai. Coach Ai masih berada di sana? Ya, saya masih berada di sini. Sedia menanti. Okey. Terima kasih Coach Ai. Okey, seperti mana yang kita tahu, Coach Ai merupakan seorang jurulatih seni untuk kelab silat UPSI. Seperti yang kita tahu, pandemik COVID-19 ini dia beri banyak impak pada pelbagai sudut. Termasuklah kita sebagai seorang atlet, kita sebagai seorang atlet yang perlu kekal cergas, dipengaruhi masa latihan. Jadi, bagaimana coach, pandangan coach sendiri bagaimana latihan yang perlu dilakukan sepanjang PKP ini, sepanjang pandemik COVID-19 ini bagi meningkatkan dan memperkembangkan prestasi atlet itu sendiri? Okey, baik. Terima kasih saudari moderator Cik Faizno. Okey, baik. Sebelum tu yang saya hormati Presiden lah, Presiden Kelab Silat UPSI iaitu saudara Wan Hamizan barisan para MT. Okey, rakan seperjuangan saya, rakan sebilik, rakan seuniversiti, rakan dua universiti lah dengan beliau iaitu Muhammad Syahid selaku panel yang kedua dan serta panel yang ketiga juga yang saya hormati sangat ni. Partner pasangan dulu, kini dan selamanya iaitu saudara Lokman Laji dan sekarang merupakan atlet hero Malaysia lah. Sekarang dah jadi hero Malaysia lah sekarang ni kan. Serta tak lupa juga pada ahli-ahli kelab silat yang dikasihi sekalian serta semua yang sedang menonton webinar ni lah. Okey, semoga semuanya sihat-sihat belaka ya. Okey, berbaik. Balik pada soalan tadi tentang pandemik ni lah. Sebenarnya hakikatnya lah bukan kita je lah yang terkesan dengan wabak ni bahkan satu dunia juga terkesan. So apa pun jadi tak apalah, kita terima je lah. Kita tak boleh nak salahkan wabak sebab apa dia muncul. Sebaliknya mungkin disebabkan salah kita sendiri yang menyebabkan wabak tu muncul. Okay, wallahualam lah. Okay, balik pada soalan tentang halangan pandemik tadi lah. Bagaimana latihan kan. Sebenarnya semua tu bergantung kepada pendekatan yang digunakan oleh jurulatih itu sendirilah. Macam saya cara lain, macam coach lain mungkin cara yang lebih hebat. Jadi saya ceritakan tentang saya punya pendekatan je lah. Okay, saya cuba kaitkan dengan situasi yang pernah saya alami lah, iaitu berjauhan dengan atlet. Ini mungkin berlaku sebelum COVID, tetapi situasi dia sama. Atlet di sana, saya di sini. Waktu saya belajar di UM, sedangkan atlet saya di UPSI. Jadi pendekatan yang saya gunakan ialah sentiasa minta feedback atau sentiasa minta maklum malas mereka lah. Daripada segi video ke, daripada call WhatsApp ke, video call ke, saya sentiasa cuba untuk orang kata berhubungan lah, berhubung dengan atlet saya sendirilah. Jadi daripada video tu sendiri barulah saya dapat kesan kat mana kekurangan, kat mana kesalahan. Sebagai biasalah kalau latihan ni memang kita akan mencari kesalahannya supaya waktu game tu, waktu pertandingan tu kita akan buat dengan lancar lah. Okey, sebagai contoh lah, ada satu contoh ni saya bagi regu putri lah. Regu putri. Mungkin regu putri ni bertiga ada 3 orang putri yang kecil ni waktu tu. Mungkin salah seorang ada dalam ni ataupun 2 orang ke ataupun ketiga-tiganya sekali menonton ke. Jadi ada beberapa kekurangan dalam peragaan ataupun pergerakan dia tu. Jadi saya selalu cuba bagi feedback sekerap mungkin lah. Ada beberapa kekurangan. Contohnya macam regu putri lah. Regu putri ni mereka pasangan yang baru. Jadi untuk menetap ataupun untuk mendapatkan keseragaman tu memerlukan masa lah. Jadi regu putri sentiasa mendapat feedback lah. Contohnya inginkan video peragaan diorang. Contohnya setiap kali habis training saya akan utamakan regu putri tu dulu. Maksudnya saya sentiasa follow up. Mana video korang belum hantar lagi, Jadi daripada video tu lah saya dapat feedback
ataupun saya dapat memberikan penambahbaikan. Contohnya kalau ada kesalahan pun, ya sebab training bukan secara face to face kan. Jadi ianya agak menyukarkan lah kalau kita nak baiki secara direct tu. Jadi penyelesaian saya guna ialah kaedah analogi. Analogi ni siapa yang pernah ambil psikologi mungkin dia tahulah. Analogi ni dia macam satu perumpamaan, atau contohnya kalau kita tengah nak baling sesuatu, anggap je kita tengah baling sampah masuk ke dalam tong sampah. Jadi macam tu lah. Misalnya macam tu lah, contohnya lah macam tu. So untuk soalan tadi boleh saya katakan penggunaan media lah. Penggunaan media sendiri tu memainkan peranan penting. Ditambah pula dengan kaedah penyelesaian daripada jurulatih itu sendiri. Contoh daripada saya gunakan kaedah video sebab kita duduk berjauhan kan. Dan penyelesaian saya gunakan ataupun pendekatan lain saya gunakan analogi. Perumpamaan dalam pergerakan itu sendiri. Sebab pergerakan silat ni dengan pergerakan kehidupan seharian kita ni berkait rapat je. Sedang contoh kalau kita naik motor tu boleh jadi sidekick ke, tapi janganlah naik motor pergi solat Jumaat sidekick kan. Naik motor perlulah macam tu. Maksudnya sama, dia berkait rapat je dengan kehidupan seharian kita. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih saudara. Jadi untuk coach sendiri, erti dia coach memainkan peranan antara hubungan jurulatih sendiri dengan atlet ini macam tu kah coach? Ya, saya sentiasa hubung lah dengan diorang sebab yalah kita dah jauh-jauh, masing-masing ada di rumah masing-masing ke, masing-masing tengah jauh ke. Jadi kita gunakan kemudahan yang kita ada sekarang iaitu komunikasi media massa. Okey, itu saja. Okey, jadi macam selain macam coach kata tadi, selain video melalui WhatsApp dan sebagainya, dan kaedah analogi yang coach terapkan tu, apa lagi aplikasi lain di mana kita boleh sentiasa keep in touch, kita sentiasa boleh dekat dengan atlet kita selain daripada WhatsApp dan sebagainya. Okey. Selain daripada tu, pernah jugalah gunakan Google Meet. Bahkan saya dengan Syahid sendiri pun, walaupun tengah jauh-jauh pun, kita orang pun pernah je buat video call lah. Syahid, training tak Syahid? Dia paksa saya training, saya pun paksa dia training. Waktu tu kita orang dalam di bawah dalam pasukan Universiti Malaya lah. Jadi waktu tu saya selalu kejut saya lah. Training. Yelah. So antara selain daripada WhatsApp ke apa ke, Google Meet pun macam memainkan peranan lah. Macam sekarang kan, kita boleh nak direct kan orang tu kan. Macam tu lah. Pendekatan yang amat menarik. Jadi coach, bagaimanakah sambutan daripada pihak atlet sendiri semasa coach menjalankan sesi video call, sesi video ini, sesi Google Meet ini? Adakah feedback mereka? Adakah mereka memberikan kerjasama ataupun ada sesetengah atlet yang memberikan kerjasama dan mungkin ada sesetengah yang macam tidak kurang ataupun kurang memainkan peranan sebagai seorang atlet? Pendapat coach macam mana? Contoh kalau macam tu, salah satu halangannya ialah macam masa lah kan, sebab kita dah situasi pandemik, masing-masing ada di rumah. Jadi kita tak tahu masing-masing punya komitmen di rumah kan. Contoh waktu musim PKP 1.0 tu, kalau seingat saya mungkin satu keluarga tu seorang saja berjalan untuk ke pasar ke, untuk ke kedai ke. Jadi mungkin waktu training tu kebetulan pula dia yang boleh diharapkan kat rumah tu untuk pergi mendapatkan barang-barang mentah ke, barang masakan, barang makanan. Jadi pada situ mungkin itulah yang menjadikan halangannya. Tapi itu tak apalah, sebab kita cuba fahamlah situasi atlet itu sendiri. Alhamdulillah, terima kasih coach. Ini adalah salah satu contoh jurulatih yang para atlet sangat idam-idamkan, dan kerana coach sendiri faham masalah
atlet sendiri, disebabkan pelbagai pihak, sebab masing-masing kita tahu sekarang semua atlet tidak tertumpu pada universiti, masing-masing berada di kampung halaman, mungkin di rumah sewa dan college. Coach, mantap. Terima kasih. Okey, terima kasih Coach atas ulasan Coach sebentar tadi. Okey, seterusnya saya akan beralih pula kepada Saudara Syahid. Okey, Saudara Syahid masih berada bersama saya. Masih. Alhamdulillah. Okey, Saudara Syahid, bagaimana latihan yang dilakukan akan meningkatkan prestasi walaupun terdapat macam kekangan masa. Maksud saya, okey, seperti yang kita tahu, atlet universiti ni dia terikat sebagai pelajar universiti, dia terikat dengan kelas, dia terikat dengan aktiviti kokoh, dia terikat dengan aktiviti-aktiviti program-program lain seperti sekarang. And then bagaimana pengurusan masa ini dia memainkan peranan? Okey, terima kasih kepada moderator. Saya hormati Tuan Presiden kita, Hamizan, serta MT-MT yang ada dalam ni, serta panel-panel yang ada, Coach Ai dan Maman sendiri. Okey, apa yang mengenali saya, mungkin bagi saya rasa saya tak layak lah untuk memberi pendapat pasal pengurusan masa ni. Sebab apa? Sebab saya ni kalau bersendirian bab masa memang saya out. Tapi kelebihan saya bila saya berada di UPSI ni, orang sekeliling lah, kawan-kawan, roommate saya dah roommate dengan Coach Ai dah berapa sem. So setiap kali tu memang dia dah selalu yang ingatkan saya pasal training ke apa ke kan. So dekat situ masa saya mungkin lebih teratur lah disebabkan orang sekeliling saya. Okey, lagi satu yang saya nak tekankan kat sini, kita setelah bergelar mahasiswa atau mahasiswi, kita yang aktif dengan, contoh macam kita aktif dengan silat. So dekat sini kita kena tahu sendirilah yang pengurusan masa amat penting lah. Di mana waktu kita training, waktu kita ada kelas dan waktu kita ada program-program lain, assignment ke. Kalau boleh, kita utamakan mana yang perlu diutamakan. Okey, saya ambil contoh macam selalu kata-kata Datin Ayu lah. Dia setiap kali camp ke, tak kisah sukan apa ke, semua benda dia akan cakap benda yang sama. Dia dulu waktu masih aktif jadi atlet kat UPSI, dekat tempat training sendiri dia dah buat assignment. So kat situ macam mana dia gunakan masa dia dengan sebaik mungkin untuk bagi semua jalan dengan lancar dan smooth je, tanpa mengganggu training, tanpa mengganggu aktiviti lain serta kelas dan assignment dan sebagainya lah. So kat sini kita berbalik pada diri kita sendiri. Kita jadi atlet untuk universiti bukan satu paksaan atau itu adalah pilihan kita sendiri. So kita dah kena sedar di mana kita sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang atlet pada waktu yang sama lah. So kat sini pengurusan masa amat penting. Dan kalau risau pasal pembelajaran, ketinggalan ke apa, so kat sini kita kena balik pada diri kita juga. Teknik apa yang sesuai dalam proses pembelajaran kita. Contohnya kita ni jenis belajar secara berkumpulan ataupun secara individu, study smart, study hard. Study hard ni bagi saya lah, bagi pendapat saya lah, bukan benda yang teruk lah. Study hard ni dia terpulang pada individu. Kalau macam saya tak smart. Saya tak boleh ambil satu point untuk dapatkan seluruh makna. So saya kena ambil satu-satu ayat contohnya lah untuk mendapatkan makna sesuatu tu yang full lah. So kat situ saya ni jenis kena study hard lah. Sebab saya memang tak smart. So kat situ kita kena tahu level kita, cara macam mana kita untuk kekalkan prestasi dalam belajar dan dalam sebagai seorang atlet lah. So kita dekat UPSI sendiri, training memang ada jadual.
awak turun ke, awak tak turun ke, training tetap jalan. Coach tetap buat dah priorisasi waktu training. So kat situ atas diri kita sendirilah. Kita nak turun atau tak. Lepas tu kalau kita buat latihan tambahan tu bonus lah untuk kita. Tak ada yang rugi. Kalau kita buat tambahan memang tak ada yang rugi. Itu je. Okey, terima kasih. Study hard dan study smart kan? Dua perkara yang berbeza. Okey, jadi macam saudara sendiri, adakah macam bagi saudara sendiri, pendapat sendiri, adakah aktiviti-aktiviti university seperti selain latihan, aktiviti university seperti aktiviti koko, program-program akademik atau program-program webinar seperti ini, adakah dia sebenarnya dia memudaratkan para pelajar serta atlet ataupun bagaimana? Adakah dia mengekang aktiviti seperti belajar, seperti latihan? Adakah dia macam, kan seperti yang kita tahu juga, kadang-kadang semasa latihan akan ada program lain. Jadi kita sebagai atlet, kita perlu membahagikan masa, sama ada kita perlu pergi latihan ataupun kita pergi ke program. Jadi bagi saudara sendiri, mana satu kepentingan, sama ada latihan ataupun program yang diadakan? Macam saya kata tadi, semua berbalik pada diri sendiri lah. So dekat sini kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi, kita boleh fikir mana yang patut didahulukan dan mana yang patut kemudiankan. Okey, sebagai contoh, training, waktu latihan, kita bukannya memaksa coach ke orang atasan ke, bukan memaksa untuk awak datang latihan setiap hari, setiap waktu. So dekat situ bukannya ada denda ke, ada hukuman ke. So terpulang atas diri sendiri. Kalau waktu tu tak dapat turun training, mungkin program lain lagi penting, kita go on teruskan. Cuma kita mungkin boleh sebagai seorang atlet juga, kita boleh ambil masa kita sendiri untuk, macam saya kata, buat lebih, kita bonus lah, dapat lebih. So waktu yang lain kita ambil waktu sendiri, panggil 2-3 orang kawan ke untuk teman kita training. Waktu seterusnya kita dah boleh turun training macam biasa. Sebab program-program universiti tak ada yang merugikan, mesti ada yang kebaikan untuk para pelajar. Itu pendapat saya lah. Terima kasih saudara. Buat lebih, kita dapat lebih. Buat lebih, kita dapat bonus. Satu ayat yang cukup menarik bagi saya sendiri. Oke, terima kasih atas ulasan pendapat saudara berkenaan dengan masa sebagai seorang atlet dan masa sebagai seorang pelajar. Oke, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan panel seterusnya. Untuk saudara Maman, seperti yang kita tahu, sebelum saudara menjadi salah seorang atlet negara, saudara mula bergiat cergas, bergiat dalam sukan universiti seperti kejohanan Masum, sukan IPT, kejohanan-kejohanan terbuka yang berperingkat kebangsaan maupun antarabangsa. Jadi soalan saya, apakah cabaran saudara hadapi pada awal karier sebagai pesilat negara? Okay, Assalamualaikum semua. Jelas tak suara saya? Okey. Jelas. Okey, sebelum tu saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua. Mungkin masih belum terlambat lagi. Pada yang Muslim dan kepada yang non-Muslim. Boleh cuba berpuasa. Okey. Sebelum tu, berbalik pada soalan tadi. Berkaitan dengan cabaran untuk karier awal masuk dalam tim kebangsaan kan? Okey, memang semua orang akan jawapan yang sama lah. Adaptation dia punya development. Okey, first adaptation ni dia merangkumi apa? Dia merangkumi kau punya schedule, dia merangkumi kau punya training, dia merangkumi kau punya environment tu, masuk sosial kau dengan contingent Malaysia, dengan team, dengan management. Lepas tu macam mana kau punya confidence, skill dengan teknik dalam masa yang sama. Okey, sebenarnya benda tu memang dia memang the whole thing adaptation.
First, untuk schedule ni satu benda yang kejutan lah, sebab kalau dekat UPSI ni kita fleksibel. Masa kita ni fleksibel, kita buat sebab kita mau. Kita buat sebab kita banyak masa yang free, kita banyak masa yang maksudnya jadi student athlete dekat universiti ni dia jadi macam satu benda yang enjoy. Dalam masa yang sama dia punya tekanan kurang lah. Untuk masa training pula kita cuma ada macam satu hari satu kali. Kalau tidak pun weekend kita ada 2 atau 3 sesi. Tapi itu pun kita selalu kalau dekat universiti kan kita punya training dekat game baru kita macam banyak masa untuk kita buat training camp. Maksudnya kita macam lebih kepada periodisasi yang bersikap short term kalau universiti ni. Tapi kalau di sini pula, diorang ni bersikap long term. Maksudnya dia punya periodisasi dia macam akan berubah-ubah. Sebab dia ikut tahun kita, tahun kita macam ni, sini ada game, sini ada game apa, sini ada game apa, Jadi setiap itu dia banyak mengisi kosongan program. Maksudnya dia punya schedule, dia punya training memang pack. Satu lagi, sebab saya tengah masuk dekat sini, saya masih bergerak sebagai seorang pelajar juga kan. Jadi sebenarnya cabaran tu memang menghempap lah kepada saya untuk macam mana saya kena macam mana saya kena ni. Sebenarnya semua dari diri sendiri kita kena lahirkan, wujudkan rasa enjoy itu macam best ni dapat belajar ni, best ni dapat training ni. Macam kita kena ada buat benda tu. Satu lagi, sorry ini untuk cabaran lah. Satu lagi kau punya environment. First, dulu kita masuk dalam simulation ni kita semua sama. Rupanya tidak. Kau masuk sini rupanya kau akan nampak lagi. Kau rasa kau akan ada layer lagi, layer by layer by layer by layer lagi. Contoh dalam tim sendiri, kau ada layer first, mesti kau akan berfikir, siapa? Ajufri, Siti Rahma, Fauzi Khalid. Mereka semua ada achievement yang besar tau. Orang kenal, orang pandang, media kenal. Satu media, satu lagi kau punya pengurusan siapa? MSN, ASN, support team. Mereka semua kenal. Maksudnya kalau mereka pergi sana, mereka pergi sini, macam mereka senang dapat something, mereka senang dapat something. Rupanya tidak semua orang yang akan masuk sini kau akan dapat benda yang sama. Kau tidak. Start dari sini kau kena start new. Kau kena start dari zero untuk kau naik ke atas. Jadi macam benda tu kan memang mencabar sebab kau kena gain confidence, kau kena gain skill, kau punya communication memang semua kena top. Macam hubungan dengan media, paling penting satu sekarang macam media lah kau banyak tekankan. Kalau kau begini, kau kena tetap begini. Macam dalam kontrak kau sendiri pun orang akan tekankan sendiri pasal kau punya penampilan semua. Maksudnya semua benda tu kami kena jaga. Bukan sebab dulu saya fikir macam, saya pakai macam saya pergi office kan. Pergi jumpa saya punya LO something kan. Saya fikir, mungkin boleh pakai selipar. Rupanya tidak. Rupanya saya punya penampilan ni masuk salah satu daripada situ. Jadi benda tu macam alamak. Macam orang pun tegur, kena punya penampilan macam ni, kena punya ini. Maksudnya, kau punya identity itu yang kena jaga. Yang last kali kau punya skill, memang saya rasa skill memang totally out lah compare dengan orang yang sudah ada training. Macam tu kan. Skill, teknik, lepas tu punya strength memang jauh. Jadi adaptation memang ambil bukan 1 bulan, 2 bulan, tidak. Semua masih dalam proses lagi. Paling kurang saya rasa dalam 2 tahun tu baru saya boleh hampir adapt lah dengan the whole situation. Agak lama lah tengok. Depends individu. Masih harap terjawab lah. Jadi macam saudara Maman katakan tadi, saudara Maman mengambil masa hampir 1 tahun untuk beradaptasi dengan suasana latihan yang baru, persekitaran yang baru dan sebagainya. Jadi dalam tempo 1 tahun itu, bagaimanakah saudara Maman macam mungkin untuk meyakinkan diri saudara sendiri, mungkin cara saudara memotivasikan diri agar boleh beradaptasi dengan suasana yang baru, mungkin daripada diri sendiri ataupun ada pengaruh daripada rakan-rakan pesilat yang lain ataupun daripada jurulatih ataupun dari keluarga saudara sendiri, serta mungkin ada juga daripada kawan-kawan daripada kelab silat UPSI sendiri.
Jadi macam mana saudara? Adakah mereka-mereka yang saya sebutkan tadi ataupun saya belum sebutkan ini memainkan peranan dalam saudara mengadaptasikan persekitaran yang baru? Contoh. Okey, terima kasih atas soalan yang kedua. Okey, saya cuma ada satu je. Macam mana saya boleh sampai tahap ni? Saya ada satu yang dia dipanggil apa? Support system. Support system ni apa support system tu dia merangkumi semua. Kau punya kawan-kawan, kau punya family, mungkin kau punya teammate. Tapi benda yang betul-betul support saya itu pasukan silat opsi lah. Sebenarnya dia orang yang bantu saya. Dia orang yang sama-sama ni tenaga, sebenarnya bukan tenaga saya satu orang sampai sini ni. Saya ni macam representing dia orang untuk saya sampai sini. Representing kamu lah sebab waktu saya nangis sama tim silat opsi. Kalau saya gembira pun saya sama dia orang kan. Macam banyak lah memang macam support system tim silat dari opsi ni memang saya rasa macam tiada ganti lah bagi saya. Sebab dia ni macam fleksibel. Dia macam ada adik di sana, dia ada kakak di situ, dia ada abang, dia ada bapa, dia ada mama. Semua sifat-sifat tu dalam whole team tu dia ada. Macam Syahid ni, saya rasa dia macam abang saya. Macam Ayi ni, dia rasa dia kadang macam abang, dia macam kawan baik saya. Macam yang tim-tim yang lain lah. Tim-tim seni, tim-tim olahraga. Saya tidak rasa pun benda tu sebenarnya ada different. Sebab saya rasa semua sama. Jurulatih, kedekatan dia orang ni macam denda semua tu kan. Semua tu memberi makna tau sebenarnya. Kita yang kena ambil benda tu sebagai positif atau tidak. Dan kita yang kena fleksibel macam mana benda tu. Okey, macam saya pergi, macam mana apa? Saya pergi main sampai saya masuk dalam tim ni, saya pun saya punya motivasi itu saya masih macam tertanya-tanya, macam saya masih macam mencari dia orang untuk bagi saya semangat. Faham tak? Maksudnya, okey, yang saya terapkan ni sebenarnya support system lah. Sebab saya dalam tim ni saya rasa saya tidak ada siapa-siapa lagi. Macam dalam tim saya ada siapa? Saya ada. Mungkin ada pun 2-3 orang. Tapi yang betul-betul memahami sebab kita sudah orang training dari sama-sama dari tim Mufti lah. Yang paling penting satu juga family. Satu lagi sebab banyak lah. Kalau semua sebut satu-satu orang tu memang banyak. Sebab semua orang tu bagi makna lah untuk saya sampai sini. Satu lagi, satu lagi sebab kau punya keinginan. Dalam hati kau tu kau ada satu. Kau punya cita sejarah, kau ada satu kau punya goal. Goal kau tu yang mau buat dia macam lagi macam biarlah jatuh dulu, biarlah down kan semua, tapi at the end kau akan jumpa juga kan itu road to success. Tapi lah harap terjawab lah. Penjelasan yang agak menyentuh hati daripada saya sendiri, wakil daripada Kelab Silat UPSI, sangat terharu dengan penjelasan saudara Maman sebentar tadi. Jadi sebelum saya bertanya soalan lebih lanjut, saya ingin menanyakan apakah resipi kejayaan Maman sendiri? Maksud saya macam resipi mungkin daripada segi penjagaan masa, mungkin dari segi macam tadi motivasi. Macam tu. Okey, jadi apakah resipi kejayaan Maman sendiri? Mungkin dalam live FB sekarang, dalam pusat sukan, dalam Google Meet ini sendiri, mungkin para hadirin ini mempunyai niat ataupun hasrat untuk mengikuti jejak Maman sebagai seorang pesilat negara. Okay, terima kasih atas soalan yang seterusnya. Okey, untuk saya pernah pegang satu kata-kata ni, dia cakap letaklah cita-cita kita tu setinggi bintang dan bulan. Bila ia jatuh, ia akan jatuh di bukit dan gunung-gunung yang tinggi. Maksudnya kita letak je. Kita jangan takut untuk bermimpi sebab bila kita takut, benda tu yang menghantui kita. Jadi kita kena berani sahut cabaran dengan apa yang kita mimpi. Contohlah. Macam mana? Apa tadi soalan?
Makanya kita punya so- tips lah. Oke, tips. Kalau pasal time management ni, saya dengan Syahid ni mungkin 2 kali 5 salah. Tapi kita berbalik dengan ada cakap tadi, kita buat lebih, kita tidak rugi. Sebenarnya kita buat lebih, kita yang dapat. Oke, satu lagi, sebenarnya benda tu lah, dia sebenarnya banyak faktor lah. Satu mungkin sebab kau punya hati, satu lagi hubungan kau. Kadang-kadang kan kita ni berjaya bukan sebab macam mana, bukan sebab kita, tapi mungkin sebab doa orang lain juga kan. Kita tidak tahu benda tu. Tapi yang paling penting kita sebagai hamba ni, kita kena letak satu sikap redo. Sebab kan redo ni macam dia hati tau, dia dalam hati. Kita jangan tahu, kita dengan Allah jangan tahu macam mana kita punya tahap redo. Kadang-kadang kan bila kita kalah, kita tidak mampu redo. Macam mana Allah mau kasih kalau kita tidak redo? Kadang-kadang Allah tidak bagi ni, tapi kita tidak redo. Macam mana Allah mau bagi lagi yang lain? Dia macam redo dan bersyukur. Okey, macam dulu saya pernah dapat BNTSC. Tapi memang impian saya, lama sudah. Saya macam simpan lah. Tapi macam kau dengan Allah, kau kena redo. Macam redo, kau bukan pasrah tau, bukan pasrah kau menyerah, bukan. Kau redo, kau ikhlas menerima seadanya. Apa yang Allah bagi tu kau ikhlas. Apa yang dia bagi kau kena redo. Dan kau kena sentiasa be humble tau. Dia macam berkait rapat ni semua ni. Kau punya hubungan dengan kawan, kau punya hubungan dengan jurulatih, kau punya hubungan dengan family, dengan Tuhan, dengan Allah. Benda ni dia macam bersikap holistik. Kadang-kadang kan satu lagi paling penting kita kena jaga hati kawan lah. Sebab kenapa? Kita ni ada dalam diri kita ni, kita ada satu doa yang tidak spontan. Maksudnya doa yang secara tidak langsung. Contohnya kau buat jahat sama dia. Contoh, pernahkah kau kritik, gagal lah kau exam. Mungkin setengah orang macam dia akan sikap gitu. Tapi bila kau buat baik dia, harap semua kau berjaya. Dia ada satu kata hati kecil saja benda tu. Tapi benda tu sebenarnya mungkin Allah dengar doa dia akan sampai. Jadi hubungan tu lah yang penting. Sebenarnya bila kita mau berjaya ni, hubungan dengan orang ni kan penting. Itulah macam saya pun mungkin ambil kesempatan sini juga lah. Saya takut kalau ada macam kalangan tim kita kan dulu dekat Tokyo ada yang pernah terasa hati kan, saya harap sangat-sangatlah kita saling bermaaf. Mungkin tidak sengaja kan. Jadi paling penting sebenarnya untuk kita berjaya satu kita ada hubungan yang baik. Kita kena ada sebenarnya doa tu satu kunci lah. Doa yang langsung tidak langsung sebenarnya kunci kejayaan. Kira mungkin banyak lagi sebenarnya banyak. Tapi itulah. Terima kasih saudara. Oke, jadi artinya daripada penjelasan saudara sebentar tadi, saya mengambil beberapa kata-kata daripada saudara lah. Di mana yang pertama adalah untuk semua hadirin termasuk saya sendiri boleh dijadikan motivasi adalah pertama kita perlu setkan goal, tetapkan target kita. Biar kita gagal asal kita coba. Macam tu. Oke, seterusnya betul? Pointer. Terima kasih saudara. Oke, jadi selain itu kita perlu letakkan harapan setinggi gunung. Macam lagu pula kan. Kita perlu letakkan harapan setinggi gunung, tinggi melangit-langit. Biar kita jatuh di gunung, cakap macam tadi kan. Jadi macam saya tertarik dengan ayat jangan takut bermimpi. Sangat tertarik sebab saya sendiri pun saya takut untuk bermimpi lebih tinggi karena saya takut akan jatuh. Tapi macam saudara cakap tadi, yang penting coba biar jatuh, yang penting coba. Jadi saya sendiri termotivasi daripada kata-kata saudara sebentar tadi. Terima kasih saudara. Oke, baiklah. Oke, berbalik semula kepada Coach Ai. Coach Ai masih berada dengan saya? Ya, masih di sini. Sentiasa di sini. Senyum dulu Coach, tambahkan seri wajah. Oke.
mengikut perkembangan isu COVID-19 ini, kita dapat lihat banyak tempat riadah, gym-gym, kompleks sukan, dan banyak lagi tempat ataupun fasiliti-fasiliti yang tidak dapat digunakan. Dia ditutup disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan ataupun lebih dikenali dengan nama pendek dah PKP. Jadi pendapat coach, bagaimana kekurangan-kekurangan ini, kekurangan seperti kurangnya tempat latihan, kekurangnya fasiliti-fasiliti yang ada, bagaimana untuk berlatih. Jadi atlet ini kan dia perlu sentiasa kekal aktif, perlu sentiasa kekal aktif agar prestasi mereka berada dalam keadaan yang maintain ataupun lebih meningkat. Jadi coach sendiri bagaimana kekurangan tempat, kekurangan fasiliti ini, bagaimana atlet ni dia dapat meningkatkan prestasi dia? Okey, baik. Terima kasih untuk soalan yang kali ini. Okey, sebelum tu ini jawapan daripada saya lah. Mungkin di luar sana pasti lebih ramai lah jurulatih yang lebih power kan, lebih berpengalaman. Sebab saya ni boleh katakan setahun jagung lah, banyak lagi yang perlu menimba ilmu. Okey, sebelum tu saya difahamkan ada Datin Ayu ke dalam teh, ataupun mungkin agak menonton di saluran yang lain ke. Saya lupa nak mention. Assalamualaikum Datin Ayu di sana. Semoga sentiasa berada dalam keadaan baik sajalah. Okey, seterusnya berbalik pada soalan saudari Faizno tadi. Okey, kita semua dah sedia maklum kan, kesan daripada PKP tak kisahlah PKP 1.0 ataupun 2.0, lebih-lebih lagi PKP 1 lah, PKP 1.0 lah. Kita sedia maklum bahawa PKP tu memberikan banyak kesan negatif lah, banyak impak yang tidak diingini. Memaksa pusat gym tutup, taman tak boleh pergi kan, jogging pun tak boleh waktu tu, keluar rumah pun tak boleh. Jadi kelengkapan tak ada. So macam mana kan? Jadi daripada saya sendirilah, ini jawapan saya sendirilah. Saya ada dua jawapan. Jawapan pertama ni, jawapan kedua tu agak klise lah, tapi tak apa. Saya akan jawab satu persatu. Jelaslah. Okey, jawapan pertama, kalau kita masih, contohnya kalau musim pandemik lah kan, kelengkapan tak ada, kita semua kat rumah kan. Jadi pada pandangan saya, kalau kita masih perlukan cara tradisional tu, why not kita just terus gunakan je kan. So jangan, maksud saya lebih pada bukan alasan lah sebenarnya kan. Sebab cara tradisional ni ada kalanya lebih berkesan daripada cara moden ni kan. Jadi contoh cara tradisional tu, maksud saya beberapa kelengkapan lah yang mungkin ada di belakang rumah kita. Contoh satu, getah kan. Biasanya getah ni boleh digunakan lah untuk atlet olahraga ke ataupun atlet seni tu sendiri. Ikat je getah tu kat pokok apa ada belakang rumah kita. Pokok durian, ikat kat pokok durian. Pokok kelapa, ikat kat pokok kelapa. Getah tu ikat kat kaki. Cuba sepak. Keras tak kaki, otot kaki tu keras. Sama je macam kita pergi gym ke mana kan. Contoh lagi satu, tongges buat memasak tu. Berat tu tongges tu. Ingat je. Contohlah kalau mak kita suruh tukar gas kan, kita angkat daripada dapur tu pergi ke depan rumah kita. Berat benda tu, tongges kosong tu. Kalau dah tukar pun tongges tu dah diisi, dah ditukar oleh gas tu, nak bawa balik ke dapur tu berat. Keras tak otot tangan? Keras juga sebenarnya. Contoh sepanjang kita nak pergi ke dapur tu, adik-beradik tegur, adik-beradik gurau, adik-beradik halang, joget-joget, boleh buat bergaduh juga sebenarnya. Tapi nak buat macam mana kan? Itu antara contoh-contoh kelengkapan lah. Jadi kita gunakan dengan cara baik lah. Maksudnya kita setiap petang tu kita kumpulkan apa yang kita nak buat, matlamat kita, kita boleh buat. Contohnya petang ni kita nak buat latihan getah. Lepas tu contoh kalau kita tak ada kelengkapan gym, bukan semua orang ada kelengkapan gym kat rumah dia. Setakat dumbbell tu mungkin ada lah. Tapi kalau daripada tu macam kabel ke, kursi ke apa benda tu mungkin agak sukar lah. Jadi kita boleh gantikan dia dengan tongges tu.
Contohlah, saya bagi satu contoh lah. Contoh ni ada sahabat saya lah. Dia pesilat Universiti Malaya. Saya bagi contoh pesilat Universiti Malaya. Dia partner sparring lah untuk saudara Syahid ni. Nama dia Ikhwan. Kalau kenal, boleh tanya saya lah, Syahid kenal. Maksud saya, sepanjang tempoh PKP 1.0 ni, apa yang menarik tentang dia ni, saya boleh tengok PKP tu mungkin 6 hingga 7 bulan kan. Betulkan saya kalau saya salah. Sepanjang 6 hingga ke 7 bulan tu, sepanjang tempoh tu saya hampir setiap hari lah saya dapat tengok dia up video dia training di Facebook dia. Waktu tu lah saya tengok dia gunakan tayar JCB, dia gunakan tong gas, dia gunakan tong air. Semuanya cara kampung tu yang terlintas kat fikiran saya tu dia dah guna dah pun. Dia keinginan dia lah. Keinginan dia macam Mama kata tadi lah. Keinginan dia tinggi sebenarnya. Kalau kita tak kuat macam mana pun, kalau keinginan kita ni melebihi daripada kekuatan kita sendiri, itu pun dah bagi saya dah cukup dah untuk membawa diri kita lah. Macam tak cakap orang lain lah, macam saya sendiri lah. Saya sendiri dulu pun masuk tim pun sejujurnya saya pun tak ada apa-apa macam background ke silat ke, tak ada sangat. Saya pun segan buat masuk tim pun waktu tu semua dah ada title masing-masing. Ni main World Champ, yang ni dah pernah main Malaysia, yang ni pernah dah ada title, yang ni ada ni. Jadi saya masuk macam segan lah kan. Tapi saya fikir kalau saya segan, bila masanya saya nak dapatkan sesuatu. Jadi keinginan yang tinggi boleh push diri kita yang tinggi, boleh push sejauh mana yang kita boleh pergilah. Okey, itu jawapan pertama. Okey, sekarang ni jawapan kedua. Jawapan kedua ni agak klise lah bagi saya. Untuk mengekalkan ataupun meningkatkan prestasi atlet itu sendiri, sebenarnya kita berbalik semula kepada atlet. Atlet itu sendiri perlu nilai kejujuran tu tinggi lah contohnya kan. Maksudnya kalau atlet tu sendiri tak jujur, contoh macam training guna Google Meet ke, guna aplikasi Zoom ke, video call ke, tak kisahlah guna platform mana sekalipun, training tapi off camera. So kita macam tak tahu kan, dia ni training ke tak ni off camera kan. Kalau on camera pun nampak CP-CP, nampak rambut je, nampak bayang-bayang ke. Jadi itu menyukarkan lah sebenarnya, menyukarkan jurulatih lah. Bukan saya je, mungkin ramai lagi jurulatih yang sana lah. Okey, selain pada itu, contoh kalau atlet itu sendiri dah ada nilai kejujuran yang tinggi, jadi jurulatih contoh macam dah lama bersama dengan atlet tu, jadi jurulatih boleh kenal yang mana atlet yang jujur, mana atlet yang perlu lebih diberikan penekanan. Saya nak beri contoh satu nama lah. Satu nama ni kalau saya sebut ni, satu mungkin bukan UFC yang kenal dia, mungkin semua kenal dia, ataupun daripada universiti lain pun kenal dia. Nama yang saya nak sebut ni ialah Syahrul Nizam. Arul, kenal kan? Saya yakin semua kenal Arul kan? Arul ni semua tahu dia ni lain macam sikit. Arul kalau ada sedang menonton ni, saya sedang bercerita tentang awak ni. Jadi Arul ni, kalau bagi saya, kalau saya jurulatih dia kan, saya jurulatih seni, dia olahraga. Saya terfikir kalau saya sedang jurulatih dia kan, kalau saya arahkan dia training ke, jadi walaupun dia off camera, jadi hati saya macam tak terlintas pun nak cakap dia tu menipu ke apa ke, tak jujur ke. Sebab bukan saya, sebab kita tahu, kita tahu Arul macam mana kan. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab sepanjang saya kenal dia lah, dalam tempoh 3-4 tahun lah dia ada kat UPSI, jarang saya tengok kalau sesi warm tu dia duduk belakang. Jarang kan tengok kan. Biasanya kalau sesi warm up ke apa ke, dia mesti duduk depan sekali. Dan kalau tanya saya lah, momen yang paling best lah waktu latihan di UPSI, boleh saya cakap momen paling best saya buat drill sebelah dengan dia. Maksudnya kan kita buat drill kan 2 baris kan, 2 baris, saya suka duduk sebelah dia. Walaupun saya datang lewat dia, saya cuba nak berada kat sebelah dia. Saya suka ikut tempo dia. Kita tahu dia punya intensity drill pun dah macam game kan. Berpeluh habis orang belakang. Berpeluh habis orang belakang ni. Jadi itulah macam Mama cakap tadi lah, keinginan tu ada kan. Sebab kita tahu kita kosong kan, kita perlu berada dengan
kalangan orang yang hebat kan. Jadi bagi saya Arul mungkin antara dalam dunia silat ni saya ada 4 orang je idola. Salah seorang tu adalah Arul lah. Kalau dia tengok ni saya mengakui awak idola Arul. Jadi itulah keikhlasan dan kejujuran tu perlu ada lah dalam diri atlet itu sendiri ya. Sebab yalah kadang-kadang kita tengah Arul tak ada tengah rekod. Okey baik Arul. Nanti rekod bagi kat Arul kan. Jadi atlet tu sendiri jangan yalah kita penat kan. Jangan mudah terasa sesuatu lah kalau sesuatu benda tu kita belum dapat. Padahal bukan tak dapat, maksudnya kita belum dapat je apa yang kita nak tu kan. Mungkin kita penat, kita training, kita penat, kita bad mood. So tanya balik diri kita untuk apa kita penat. Sebab kita atlet kan, atlet memang dilahirkan untuk penat. Kalau bukan untuk penat, kalau bukan untuk berpeluh, kalau bukan untuk stres. Jadi itu bukan atlet lah namanya kan. Saya sendiri pun pernah jadi atlet. Jadi saya faham lah apa yang atlet rasa kan. Jadi kaedah yang paling penting sentiasa motivate diorang supaya diorang rasa lebih selesa lah untuk training. Itu saja, terima kasih. Kembali pada saudari. Mungkin saudara Arul sekarang mungkin bersin kali kan kena sebut-sebut nama. Dia dah bersin banyak kali. Acik kita ni kan. Okay, jadi macam coach sendiri cakap tadi, berbalik sebelum saya hurai kata-kata coach pada hujung penjelasan coach tadi, kata-kata coach tadi, gunakan segala cara yang ada untuk latihan. Biarpun cara kampung, guna pokok pisang, pokok durian, pokok kelapa kah, yang penting latihan itu jalan. Betul? Ya. Betul lah. Okay, jadi macam jawapan klise yang coach katakan tadi sebenarnya agak klise tapi sangat memainkan peranan yang besar di mana kita tahu sifat kejujuran ini amat penting terutamanya dalam latihan. Seperti saya sendiri latihan pun kadang-kadang coach suruh buat 20 tendangan layang tapi buat dalam 15, okay stop. Macam tu. Jadi macam sikap integriti, sikap kejujuran ini sendiri penting. Jadi saya macam sedikit sentap dan akan mengubah selepas ini. Macam tu. Okay. Okay. Seterusnya, terima kasih coach atas ulasan sebentar tadi. Sangat-sangat membuka minda. Okay, seterusnya saya beralih semula kepada saudara Syahid. Saudara Syahid, senyum dulu. Okay, untuk pengetahuan hadirin sekalian, saudara Syahid ini merupakan salah seorang bekas pesilat UPSI di mana beliau banyak menyumbangkan pingat kepada kelab silat UPSI dan juga beliau pernah mewakili PSP Malaysia serta pernah mewakili Malaysia ke Kejohanan Prasi Game pada tahun 2017 kalau tidak silap saya. Betul saudara? Betul. Okey, pada tahun 2017 sebelum beliau menyambung pelajarannya di Universiti Malaya ataupun lebih dikenali sebagai UM. Okey, jadi soalan saya kepada saudara, bagaimana cara saudara untuk membiasakan diri walaupun sudah berpindah sekolah ataupun sudah saudara sendiri sudah pernah mewakili beberapa organisasi, beberapa kelab, contohnya kelab silat UPSI, PST, untuk Prasi Game. Jadi masing-masing itu mempunyai organisasi, cara latihan yang berlainan, masa latihan yang berlainan, mungkin cara latihan pun berlainan. Maksud saya ini training 4 sesi, ini training 2 sesi, ini 10 sesi. Contoh, macam tu. Jadi, macam manakah? Bagaimana saudara dapat biasakan diri dengan sistem-sistem latihan yang berbeza? Okey, terima kasih. Okey, soalan yang sangat menarik. Oleh kat sini bagi saya boleh kategorikan pada 2 faktor lah.
Faktor pertama adalah faktor luaran saya, di mana sekeliling saya, tempat training ke, di mana-mana saja kan. Dan lagi satu, faktor kedua adalah faktor dalaman. Faktor dalaman ni di mana mental saya, berkenaan diri saya lah. Mental saya, azam saya ke apa semua. Okey. Sebab apa saya kategorikan dua faktor ni? Kalau faktor luaran ni, lain tempat semua totally berbeza lah. Waktu training ke, facilities ke, kemudahan yang ada. Contohnya, lepas tu teammate kita, partner kita training, semua totally berbeza lah. Faktor luaran memang sangat berbeza. Tapi yang menjadikan satu matlamat adalah faktor dalaman saya lah. Di mana saya tanamkan, ni saya dah berkongsi lah, saya tanamkan satu azam yang di mana saya berada pun, saya tetap nak bersukan, saya tetap nak bersilat. Contohnya macam daripada UPSI, saya pindah ke UM, memang saya, matlamat utama memang nak sambung belajar lah. Tapi dalam masa yang sama memang saya nak teruskan bersilat, selagi saya boleh bersilat. So kat situ, faktor luaran memang totally berbeza. Daripada bentuk latihan, coach sendiri pun dah berubah-ubah kan. Tapi kat sini faktor dalaman saya lah. Hanya satu, memang saya nak bersilat je. So dekat sini saya nak cakap, kita dalam hidup kita ni kita ada bekal. Contohlah waktu kita dari tadika, kita naik ke sekolah rendah. Bekal kita daripada tadika tu kita bawa ke sekolah rendah. Untuk kita boleh bawa diri kita. Bila dah sampai sekolah rendah tu, kita naik ke sekolah menengah, bekal daripada sekolah rendah tu kita bawa ke sekolah menengah pula. Supaya kita boleh teruskan hidupan kita lah. So kat sini di mana kita berada pun, bekal saya dekat UPSI tu saya bawa juga sama dekat UM. Ni saya nak kongsi bercerita lah sikit kan. So apa yang saya dah biasakan di UPSI, cara pergaulan saya, apa semua tu saya terapkan dekat UM juga. Dan Alhamdulillah saya diterima, saya dan sahabat saya, Coach Ayi pun diterima baik. Cara kami bergaul, disiplin kami yang kami bawa bekal daripada UPSI tu, kami still terapkan dalam tim UM. Dan ini memang UM pun puji. So kita orang, sebab saya pun ada kawan masuk sekali, bila cari tim silat pun masuk sekali. So kat sini kita orang macam dipandang lah juga kan. So kat situ apa yang bekal kami bawa tu dekat mana-mana yang baik kita gunalah. Cara kami bergaul, cara kami berinteraksi, cara kami training sama-sama ke, berorganisasi dan sebagainya. So kat situ bekal yang lama tu lah kita bawa ke waktu yang sekarang ni kita berada lah. So dekat situ bagi saya macam tadi bagaimana saya membiasakan diri kan. Faktor luaran totally memang berbeza. Tapi faktor dalaman saya jadikan satu kekuatan lah. Untuk saya dan kawan-kawan saya terus bersilat, terus belajar bersama-sama dan sebagainya. Itu saya boleh kongsi lah. Terima kasih saudara. Apa-apapun bekalan sepanjang hayat, yang baik itu kita terapkan, yang buruk itu ataupun yang kurang itu kita sisihkan. Betul saudara? Betul. Okey, soalan saya seterusnya. Bagaimana pula dengan masa latihan? Mungkin sebelum ini saudara pernah mewakili University UPSI. Bagaimanakah masa latihan saudara sebagai pelajar dan ahli kelab? Terus saudara bermain pula dalam PST. Jadi saudara sebagai pelajar, atlet silat UPSI dan atlet PST sendiri. Jadi dia macam bertindih-tindih kan, macam tu. Jadi macam mana saudara sendiri manage masa latihan dan sebagainya? Okey, dekat sini macam Cik Moderator kata tadi, bertindih-tindih dan sebagainya. So dekat sini macam dekat UPSI kita sendiri ada sistem training kita, ada jadual training kita. Bila kita dah dipanggil ke PST pun ada jadual training, ada waktu yang dipanggil.
So lepas game kami pun bersurai balik ke universiti masing-masing. So kat situ bagi saya tak ada masalah sebab kita dah dimaklumkan awal jadual training dan sebagainya lah. Kat USI sendiri pun kita tahu training pukul berapa, habis pukul berapa. So kat situ kita dah boleh manage awal dah semua. Dari segi masa, bentuk latihan pun kita follow lah jadual yang coach dah buat. Coach yang ada dekat universiti masing-masing tu maknanya coach yang layak lah. Mungkin dia dah ditapis sampai dia jadi coach. So kat situ kita punya kepercayaan kepada coach tu kena ada lah. So dia dah buat sistem jadual training kita just follow je. Waktu kita kena pandai-pandai manage sendirilah. Itu saja. Okey, baiklah saudara. Seperti yang kita tahu, saudara seorang atlet dalam kategori silat olahraga, ataupun mungkin para hadirin dalam live Facebook tidak tahu apa itu silat olahraga. Silat olahraga ini merupakan sparring tumbuk. Contoh. Okey, jadi macam kita tahu sekarang ni ada pembaharuan yang dilakukan dalam peraturan-peraturan dalam acara olahraga ini. Jadi bagi pendapat saya sendiri, peraturan-peraturan yang baru ini agak ekstrim. Jadi apakah sebagai seorang pesilat yang pernah mewakili beberapa organisasi, sebagai pesilat yang agak lama berkecimpung dalam sukan ini, apakah pendapat saudara berkenaan dengan peraturan baru yang telah dilaksanakan pada masa kini? Okey, bagi saya peraturan baru macam kita dah sedia maklum sekarang sukan silat dah dapat peraturan baru. Okey, dia dibuat oleh pesilat lah. Pesilat ni satu badan penguasa persekutuan silat antarabangsa lah. So peraturan baru ni telah dibuat berdasarkan mesyuarat dan perbincangan di antara 4 negara pendukung utama silat lah. Antaranya Malaysia, Indonesia, Singapura dan Brunei. Okey, dekat sini kita berbalik kepada kenapa peraturan ni diperbaharui. So dekat situ kita boleh tengok sukan silat diperbaharui peraturannya adalah untuk pertama sekali untuk menarik minat lah. Untuk menarik minat orang awam. Dia untuk menarik minat orang awam, untuk menarik minat atlet itu sendiri dan untuk menarik minat pada penganjur. Penganjur dan penaja. Okey, dekat sini kita boleh katakan perubahan peraturan silat ni adalah untuk menarik minat orang awam. Kita adalah sukan combat. Sukan combat ni adalah satu sukan yang lasak. Satu sukan lasak dan so sukan lasak ni ada peminat yang tersendiri. So mungkin semakin lasak permainan sukan silat ni mungkin boleh tarik lebih ramai peminat-peminat dari kalangan orang awam, tak kira daripada dalam dan luar negara lah. Terutama negara-negara yang kurang pelibatan dalam silat ni, mungkin orang boleh lebih tertarik jika peraturan baru ni terus dijalankan lah. So dekat sini lagi satu untuk narik minat atlet. Atlet-atlet yang mungkin daripada akak umbi, yang melalui daripada talent ID, mungkin ramailah yang akan kita dapat congkel jika sukan silat ni lebih dipandang lah. So dekat sini kita harap ramailah yang kita boleh tengok dekat sana ada silat, dekat sini ada silat, di mana-mana pun ada silat. So kat situ mungkin salah satu cara untuk menarik minat lah. Satu, untuk menarik penganjur-penganjur. Jika ramai peminat dalam sukan ni, so mungkin akan tarik pada penganjur untuk menganjurkan lebih banyak kejohanan-kejohanan bertaraf yang berprestij. So bukan pertandingan biasa, tapi boleh melibatkan pertandingan antarabangsa lah. So kat sini kita boleh tarik ramai penganjur. Lagi satu, kita kena sedar kenapa peraturan silat ni diperbarui adalah supaya selari dengan pemodenan dan teknologi kita sekarang yang semakin berkembang. Okey, di mana
sistem permakahan apa semua dah menggunakan kamera. Betul tak saudara Maman? Betul, betul. Dan kamera, lepas tu sistem pertandingan pun macam seni dah ada kalah mati. So benda tu semua adalah untuk selari dengan kita punya perkembangan teknologi kita lah. Dan kita sekarang hidup makin laju kan. iPhone pun setiap tahun berapa kali dah ni keluar kan. So kat situ kita nak memodernkan silat ni. Tu salah satu matlamat yang dibuat daripada pesilat badan pertubuhan tu adalah untuk bagi silat ni selari lah dengan perkembangan dan pemodenan dalam hidup kita ni. So dekat situ bagi saya pesilat ni berjaya lah. Dengan pembaharuan ini kita harap sukan silat ni boleh terus melangkah lah dan mempunyai peminat yang tersendiri. Dan mungkin insyaAllah boleh masuk Olimpik Betul Maman? Amin. Itu yang ditunggu-tunggukan. So salah satunya sebab itulah saya nak kongsi cerita waktu pertandingan peraturan silat ni, peraturan baru ni diwawarkan, orang pertama yang saya call Cikgu Fazli, coach silat Pahang. Sebab saya dengan dia saya rapat sikit. So dekat situ waktu tu Pahang banjir. Alang-alang saya duk tanya dia pasal banjir, saya minta lah pendapat dia pasal peraturan baru ni. Ayat dia sikit je, simple je. Okey lah peraturan baru. Awak nak berlawan sangat. Ini lawan, betul-betul lawan lah ni. Dia jaga macam tu. Saya duk mikir kan. Tapi tengok, dengan ayat dia tu, nampak dia sebagai seorang coach, dia dah bersedia. Walaupun ada pembaruan dalam ni, peraturan dia dah bersedia dah. So dia jawab macam tu, nak berlawan, kita lawan, betul-betul lawan. Ini betul-betul lawan dia cakap. So kat situ saya tertarik dengan ayat dia kan. Sikit tapi betul-betul lah. So kita harap sukan silat ni terus maju lah dengan pembaharuan ini. Okey, itu saja. Kalau nak berlawanlah betul-betul begitu kan? Betul. Sebab kita kena sedar sukan combat ni merangkumi pelbagai komponen daripada ketahanan otot, kekuatan otot, flexibility, agility. So dekat situ lebih ganas, lebih mencabar, lebih mendebarkan, mungkin ada kesan positif lah kepada orang awam dan atlet itu sendiri. Untuk terus kekal cergas lah. Tidak ada yang main-main lagi. InsyaAllah kita terus maju sama silat kita lah. Majulah silat untuk negara. Macam tu. Okay, terima kasih saudara Syahid. Okay, peraturan baru sesuai dengan permodenan teknologi semasa. Satu kata-kata yang cukup menarik. Okay, seterusnya kita teruskan dengan saudara Maman. Saudara Luqman masih berada bersama majlis pada pagi ini? Masih. Okay, seperti yang kita tahu, baru-baru ini saudara dan seluruh pasukan silat negara telah mengikuti kejohanan Asia Tengah di Uzbekistan. Okay, jadi mengikut story-story, mengikut posting-posting daripada pesilat-pesilat negara, keadaan di sana sangat sejuk. Jadi bagaimanakah cuaca di sana? Jadi berapakah suhu semasa semua atlet silat berada di sana? Kami pasukan ada pergi ke 3 negara lah di Asia Tengah, iaitu Kyrgyzstan. Kyrgyzstan ni dia dekat-dekat dengan Rusia. Lepas tu dia dekat dengan Rusia, dia dekat dengan Mongolia. Lepas tu yang second ni kami pergi di Kazakhstan. Kazakhstan ni dia sebelah sama Kyrgyzstan. Pergi Uzbekistan ni di ujung sekali. Okey, kami punya pertandingan utama ni di Uzbekistan. Sebab di situ diorang ada kejohanan Asia Silat Asia Tengah. Maksudnya yang di Kyrgyzstan dan Kazakhstan ni kami cuma ada perlawanan persahabatan je. Okey, untuk kami punya suhu di situ, kami dekat Kyrgyzstan tu
kami ada dalam average below 2 lah, 2 Celsius, 2 ke 4. Lepas tu Uzbek, Kazakhstan ni dia lebih kurang juga, cuma dia ada atas lah, kadang-kadang dia 10, kadang-kadang dia 9 atau tu. Kalau di Uzbekistan ni pun dia lebih kurang juga. Dia 10, 9, paling satu pun dia akan jatuh pergi 5 macam lah. Untuk keadaan tu memang sangat sejuk lah. Dan soalan saudari tadi berkaitan dengan adaptasi kan? Jadi keadaan sana sejuk sehingga mencecah 2 Celsius. Jadi macam mana saudara dengan seluruh pasukan silat negara boleh mengekalkan momentum dan berhasil membawa pingat kepada negara. Jadi bagaimanakah semua pesilat ini beradaptasi dengan keadaan cuaca yang sejuk dan environment yang berlainan? Okey, sebenarnya tu perangan yang diambil oleh pendekatan pengurusan lah terutamanya. Satu lagi atlet ni kita just buat kerja kita. Kita kena adaptasi tu macam mana, sejauh mana kita dapat adaptasi tu depends dengan physical orang sendiri kan. Tapi pendekatan pengurusan ni diorang buat kami datang lebih awal. Maksudnya kami sudah adaptasi dalam 2 minggu sebelum kami berhadapan dengan kejohanan tersebut lah. Jadi pendekatan tu lah yang kami buat untuk kami dapat kekal momentum kami cari gain stamina di situ, macam mana kami punya breathing semua dalam keadaan yang sejuk. Kami training macam biasa lah, kami on training 2 sesi setiap hari dan kami cuma rest waktu perjalanan dan before perjalanan jangan ada rest. Dan selepas training kami ada rest 1 hari, lepas tu kami start training macam biasa, macam itulah. Jadi sebenarnya pendekatan yang dibawa tu untuk adaptasi itu sebenarnya pengurusan. Atlet tu sejauh mana punya fizikal tu mampu menerima dengan cepat. Terima kasih. Jadi sepanjang berada di sana, semua atlet Malaysia tidak mengalami sebarang masalah kesihatan ataupun macam mana? Ya, memang ada. Memang hampir separuh daripada pasukan tu mengalami kesakitan yang biasa lah. Macam selesma baru dengan keadaan dulu kan. Masuk kekeringan. Itu biasalah sebab tempat tu. Tapi kalau untuk yang hingga mengganggu prestasi tu, dia depend lah, dia 50-50. Kalau saya dekat Kyrgyzstan tu kalau saya main outdoor, saya macam saya tidak expect lah untuk saya main outdoor kan. Gelanggang outdoor, dia just macam stadium yang terbuka. Jadi tempat tu kami main memang sejuk lah. Sebab biasanya saya akan main tangan, saya akan start penat mula dekat parah. Tapi dekat situ tu saya sudah baru start opening 2 ke 3 jurus, saya sudah akan macam checking sini. Macam cuk, yang bagus ni. Maksudnya satu, saya punya mungkin physical saya ni memang agak semilar. Compare dengan orang lain, saya punya physical agak sensitif sikit lah pada sejuk. Tapi dapat carry on lah sampai habis. Maksudnya selepas ni sebelum saya datang pergi situ, saya kena prepare few things yang lagi penting lah kalau pergi tempat sejuk. Sebenarnya saya kena guna warmer sebelum tu tanpa-tanpa kan, game boleh jadi. Sajalah. Harap terjawab. Okay, jadi mungkin lepas ni saudara boleh menyediakan bersiap sedia dengan segala kemungkinan yang ada seperti cuaca sejuk macam itulah kan. Okey, jadi sepanjang berada di sana, berada di luar negara, mungkin ada pengalaman selain cuaca yang sejuk dan saudara ceritakan tadi berkaitan stadium terbuka itu, apakah pengalaman lain yang boleh saudara kongsikan bersama semasa berada di sana? Mungkin dari segi tempat, makanan, bagaimana makanan di sana dan bagaimana tekak Malaysia ini boleh menerima makanan daripada Uzbekistan dan 2 negara yang lain. Serta macam mana keunikan pesilat daripada luar negara. Seperti yang kita tahu, silat ini dia lebih kepada kawasan Asia Tenggara. Jadi bagaimana pesilat-pesilat daripada kawasan-kawasan luar negara ini?
Okey, untuk yang menjawab soalan saudari, bersihin makanan tu mungkin tidak perlu cakap panjang lah kan. Sebab, okey, untuk environment, okey, first kalau kita pergi Uzbekistan tu, Kyrgyzstan tu, kita akan nampak orang situ dia macam muka dia macam Rusia tapi macam Chinese. Dia gabung dua. Kalau dekat apa? Pula dia lebih kepada Rusia saja muka dia. Chinese sikit. Tapi kalau di Uzbekistan ni dia lebih kepada Rusia dengan Arab. Jadi muka dia orang semua berbeza lah. Makanan dia orang semua lebih kurang dia orang banyak minum teh, teh kosong lah. Orang banyak minum teh kosong, banyak makan roti. Lepas tu nasi jarang, itulah dengan salad. Orang banyak makan benda. Okey, kalau untuk pesilat pula ni sebenarnya diorang ni develop dekat Uzbekistan ni, diorang sudah develop team selama 5 tahun untuk silat. Develop team yang betul-betul develop lah. Lepas diorang sudah hantar Asian Games, diorang banyak buat perjalanan di situ. Hello. Dengar? Okey. Dengar. Okey, ya. Untuk kesilatan tu diorang sudah develop team selama 5 tahun dan diorang ni sebenarnya sangat fleksibel dengan semua sukan combat. Okey, saya jumpa dekat situ, diorang ada satu pusat develop untuk team. Dekat situ diorang pernah menerima Khabib berlatih dalam Sultan Sport tu. Pernah berlatih situ. Maksudnya kami one of dia punya partner ada dekat situ, jadi macam satu kebanggaan lah dapat training, dapat tengok diorang training kan. Diorang ni mungkin kalau dalam silat technically diorang agak kurang lagi, tapi strength mungkin ada yang jauh lebih hebat dari kami. Macam mana ada certain pesilat yang boleh mungkin agak fight kan? Macam mungkin pecundang pun 50-50 sebab diorang punya memang background diorang memang fighter. Diorang pun dah training dengan siapa. Maksudnya strength tu main peranan untuk rules baru ni. Kita berkait balik pasal rules lah. Jadi diorang ni kalau untuk silat olahraga ni diorang punya strength memang sukar dinafikan. Diorang memang setaraf dengan semua negara-negara yang membangun dalam silat. Maksudnya diorang tidak ketinggalan lah. Sebab diorang ni macam, okay, saya jumpa few atlet juga yang main seni ni, diorang macam main gimnastik, lepas tu diorang main dalam seni. Maksudnya diorang ni tidak tertumpu pada satu sukan. Dan diorang pun mewakili Uzbekistan dalam gimnastik untuk silat seni. Lepas tu diorang main silat. Means diorang ni fleksibel lah. Diorang fleksibel dengan sukan. Diorang tidak macam kita. Okay, kita fokus dan kita jadi silat ni sebagai sukan tumpuan. Diorang tidak. Diorang fleksibel. Maknanya itulah kelebihan yang saya nampak dekat situ. Diorang banyak boleh apply daripada sport yang diorang apply lah. Sebab dia lebih kurang. Kemahiran tu hampir sama. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih saudara atas perkongsian pengalaman dan pengalaman semasa berada di sana dan keunikan daripada pesilat luar negara. Okey, jadi pendapat, penjelasan, ulasan dan sebagainya daripada ketiga-tiga panel ini bagi saya amat mudah difahami, boleh diterima dan padat pada isi dia tersendiri. Jadi sebelum kita beralih kepada segmen soal jawab, saya nampak pada ruangan chat ada sudah soalan yang diutarakan. Jadi sebelum kita beralih kepada segmen ini, Kelab Silat UPSI telah menyediakan tayangan video di mana video ini dia menjelaskan tentang apa itu Kelab Silat UPSI dan bagaimanakah pencapaian Kelab Silat UPSI ini daripada pertandingan-pertandingan lepas sehinggalah masum yang terakhir pada tahun 2020. Betul, 2020. Jadi marilah kita bersama-sama menyaksikan tayangan video daripada Kelab Pencak Silat UPSI.
University Pendidikan Sultan Idris (UPSI) is a well-known university in Malaysia. Apart from generating qualified teachers in Malaysia, UPSI is also very popular in terms of sports. This popular university has been known as one of the most respected public universities in martial arts sports, especially pencak silat. Assalamualaikum and hello everyone. My name is Muhammad Tazli Sarif and some of my friends will be with you in the history of the development and achievement that has been gained by the UPSI Pencak Silat Club. But before that, it would be nice if we interview an influential person of this Pencak Silat Club first. And now, we will find the influential person. Follow me. Let's go. Assalamualaikum. Nama saya Wan Nuri Rayu binti Wan Abdul Razak. Dari segi saya pernah mewakili negara dalam kejohanan silat. Saya telah menyertai kurang lebih 31 kejohanan. Sekarang ini saya di PSI sebagai Pegawai dan Sultan Kanan. Kelab silat di PSI ini sebenarnya bermula pada tahun 2005. Sehingga yang terdahulu telah menyebutkan kelab ini dengan perlembagaan itu sendiri dan juga Jabatan Angkatan Tajam. Jadi saya masuk belajar di PSI ini tahun 2007 dan bermula tahun 2007 saya belajar sehingga tahun 2012 banyaklah pencapaiannya diambil. Pada tahun 2007, 2008 saya jadi Presiden Silat sampai tahun 2010, 2011 macam itu. Cabaran yang utama adalah sisi latihan dan ramai di kalangan kita terpaksa korban masa untuk belajar silat di PSI ini adalah maju dan berada dalam standard itu sendiri lah. Di mana kita amat memberi kerjasama yang baik dan sentiasa bekerjasama dengan Persatuan Silat Negeri Perak, dengan Persatuan Silat Kebangsaan Persatuan Malaysia, terutamanya dalam pengaduan kejohanan silat itu sendiri, khusus kejuratisan, khusus bahasa Hindi dan sebagainya. Kelab silat di PSI ini harapan saya dia terus berada dalam ranking nombor 1 sukan di PSI dan sentiasa menjadi penyumbang utama dalam membentuk sasiah belajar itu sendiri. Jadi saya sentiasa mula mengharapkan ini agar sukan silat ini sesuai dijadikan sebagai sukan niaga. Sekian sahaja dari saya. Alright, so we already know about the UPSI Pencak Silat Club history of the development. Hope we will meet again in another day. Thank you and Assalamualaikum. Assalamualaikum and hi everyone. My name is Muhammad Nur Arashid bin Zubaidillah. I will be with you to inviting all of you to visit the training venue of Business Silat. Alright. We don't want to waste time. Come with me. And we go to their training place. This is the first training place for the Pencak Silat. Dewan Gemilang. Every semester, UPSI will welcome new students who want to join the Silat Club. The cheerful atmosphere in training has always been the main thing for the club. This is KAB Foyer. They start training here this semester.
This is Dewan Ungku Umar. Every year, this is venue for UPSI International Silat Championship. That's all from me. Thank you. Salam. Tayangan video yang amat menarik sebentar tadi di mana kita boleh lihat UPSI merupakan salah satu pasukan dalam kalangan universiti yang amat memberi saingan yang cukup hebat kepada universiti yang lain. Okey. Hadirin sekalian, kita teruskan dengan sesi soal jawab, di mana jika para hadirin mempunyai sebarang soalan, bolehlah utarakan kepada mana-mana panel jemputan. Okey, jadi sebentar tadi saya melihat ada soalan yang diajukan daripada Muhammad Farid Hasnizam. Okey, macam mana kaedah latihan yang baik untuk mengekalkan prestasi semasa bulan Ramadan ini? Mungkin saudara Coach Ai boleh menjawab soalan ini? Oh, ya. Okey. Terima kasih. Apa soalan anda tadi? Soalan anda tadi? Okey, soalan macam mana, bagaimanakah kaedah latihan yang baik ataupun kaedah latihan yang sesuai untuk mengekalkan prestasi sepanjang semasa bulan Ramadan ini, bulan puasa ini? Okey, baik. Terima kasih saudara siapa? Farid Farid Hasnizam. Ni salah seorang daripada partner saya jugalah ni.
partner dalam ketika dia sebelum tu nak ucapkan Assalamualaikum lah kepada senior-senior yang saya ada ternampak tadi, macam Syafiqah Hamzah, tu kakak Wan Hamzah ke tadi. Nak ucapkan terima kasih pada sini. Tanpa senior-senior kami bertiga takkan berada di sinilah. Okey, berbalik pada soalan daripada Farid tadi, daripada partner saya sendiri sebenarnya. Okey, dia tanya tentang bagaimana nak kekalkan prestasi, kekal aktif ketika bulan Ramadan ni. Okey, ni jawapan daripada saya sendirilah, macam biasalah daripada pandangan saya. Daripada jurulatih luar sana mungkin ada idea ataupun pandangan yang lebih apa orang kata, yang lebih power lah, yang lebih berkesan, yang lebih ada researchnya tersendiri. Jadi daripada saya lebih tekankan kepada pentingnya matlamat kita dululah sebenarnya. Kita kena fikir dulu apa yang kita naknya bulan puasa ni kan. Contohnya kita check, okey, untuk bulan puasa ni walaupun puasa saya nak, contoh saya nak naikkan badan sikit, nak naikkan otot sikit. Okey, lepas tu kita dah tahu matlamat kita just teruskan, tumpukan latihan tu dalam tumpuan kita tu untuk otot saja. Tak kita contoh tanya nak buat apa bulan puasa ni, aku nak naikkan badan sikit. Okey, tiba-tiba petang tu dia pergi jogging sejam. Maksudnya teknik latihan tu sendiri pun dah macam lagi jauh kan, bukannya tak berkesan, maksudnya kurang berkesan lah, kurang relate lah. Jadi sebab kita tahu kan, untuk otot ni mungkin kita boleh buat latihan mengangkat berat ke, latihan bebanan lah, contohnya macam tu. Jadi saya ada satu perkongsian lah daripada bekas atlet di luar pada silat sikit, bekas atlet lompat bergalah Malaysia, iaitu nama beliau Roslinda Samsu. Roslinda Samsu ni saya temui waktu ketika di Sekolah Sukan Malaysia Gambang. Waktu tu saya latihan praktikal, saya jaga atlet-atlet dia. Apa yang dia cakap? Dia cakap waktu terbaik lah, tak kira lah bulan puasa ke tak bulan puasa ke, waktu terbaik untuk main ni daripada segi masa lah, pada pagi, sesi pagi tu pada 6 hingga pukul 11 pagi lah. Dia cakap itu sesi pagi, 6 hingga 11 pagi, itu waktu terbaik untuk sesi pagi untuk kita adakan latihan. Kemudian petang, untuk terbaik waktu petang ni latihan 3.30 hingga sebelum maghrib. Sebelum maghrib tu saya tak pastilah, dalam 6.30 ataupun pukul 7. Jadi dia cakap dua ni adalah timing yang sangat sesuai lah sebenarnya untuk kita tingkatkan kita punya kecergasan, kita punya daripada faktor teknik, taktikal. Jadi mungkin Lokman pun ada banyak pengalaman dia lah sekarang dalam bidang sukan ni juga. Jadi kalau lagi satu malam pun boleh sebenarnya, kita nak exercise, nak senaman, tapi yelah kita pun tahu kan kalau sukan malam ni kurang digalakkan sebenarnya. Bahkan sendiri pun latihan kita pun dia adakan dalam situasi malam kan. Jadi malam ni tak digalakkan, tapi boleh, cumanya perlukan pengurusan diri yang baik lah. Contohnya macam atlet silat sendiri kan, kita tahu kita malam kita memang training gila-gila punya kan. Contoh untuk bulan puasa ni boleh je kita start training lepas tarawih dan pukul 10 ke hingga pukul 11 lebih tu. Okey, boleh je, cumanya kita perlukan pengurusan diri yang baik. Maksudnya tak adalah, kita pasti ada yang pernah tahu ada beberapa individu lah sebelum ni yang ada dah meninggal dunia sebab meninggal dunia secara mengejut lah sebab berlatih malam ni kan, bersukan malam ni. Boleh, cuma pada pendapat saya kena manage secara baik daripada segi cooling down-nya, daripada segi ialah menyejukkan badan kan setelah kita melakukan aktiviti tu. Okey, seterusnya kalau kita sebut tentang latihan, banyaknya untuk bulan puasa ni lah, maksudnya untuk bulan puasanya, kalau kita tentang latihan kebanyakannya mungkin lah, bukan semua orang, saya sendiri pun terbayangkan kalau dengan perkataan latihan, saya terbayangkan tentang fizikal sahaja. Jadi why not kita untuk bulan puasa ni kita tambah sekali dengan mental, supaya cukuplah kita punya jasmani, emosi, rohani, intelek, seksual tu
Maksudnya kita cuba seksual pula dah, sosial seksual. Jadi maksudnya kita cuba daripada fizikal sekali dengan mental lah. Jadi bulan Ramadan ni lah kita perlu train kita punya mental macam yelah kan. Bulan Ramadan ni bulan yang kan, jadi kalau kita dekatkanlah diri kita dengan Tuhan tu sedekat-dekatnya sebagaimana yang telah disyorkan. Okey, sebab untuk atlet silat UPSI ni saya dah cakap banyak kali dah, untuk atlet seni lah, yang mana yang tak pernah dengar ni saya nak kongsikan sekali lagi kat sini. Atlet UPSI ni cukup dah sebenarnya. Dan fizikal ni memang dah terlawan dah sebenarnya. Daripada fizikal, daripada ketahanan, daripada endurance, jantung semua memang dah power dah. Cumanya mungkin kurang di sini. Kurang di sini tu mungkin mental lah, psikologi, mungkin kurang motivasi, sebagainya lah. Jadi daripada sama-sama lah untuk bulan Ramadan ni, selain daripada kita fokus kepada latihan fizikal, ayolah sama-sama lah, diri saya sendirilah, kita cubalah mendekatkan diri kita secara kerohanian lah, lebih meningkatkan kita punya aspek kerohanian dalam diri. Okey, terima kasih. Semoga menjawab soalan. Kembali pada saudari. Terima kasih atas jawapan daripada Coach Ais sendiri sebentar tadi. Dekatkan diri lebih kepada kerohanian, namun tidak melupakan untuk menjaga kecergasan diri sendiri. Okey, terima kasih Coach Ais. Sebentar tadi saya melihat saudara Muhammad Rush dan mengangkat tangan. Adakah saudara mempunyai sebarang soalan? Boleh utarakan di dalam chat box ataupun boleh on mikrofon dan terus bertanya. Ataupun mungkin sesiapa sahaja yang mempunyai soalan, sama ada soalan kepada mana-mana panel, boleh utarakan. Mungkin saya ingin bertanyakan soalan kepada saudara Maman. Saudara Maman, bagaimanakah begini? Begitu pun boleh dalam chat box. Jadi macam saudara sendiri manage masa, latihan dan sebagainya. Okey, sekiranya tiada sebarang soalan selepas ini, jadi sebelum mengakhiri webinar pada pagi ini, dijemput semua hadirin yang berada dalam Google Meet ini untuk menghidupkan kamera bagi sesi bergambar pada pagi ini. Ya, tunjukkan muka masing-masing. Ada Rusdan. Dan kat kolam genang tu. Okey, jadi kepada semua hadirin bolehlah menghidupkan kamera untuk sesi bergambar. Diminta EJKPDI untuk bersedia menangkap gambar ataupun print screen. Siapa tengok gambar ni? Bro. Ada bro. Dila tu. Dila bro. Sapika. Dila bro. Sapika. Hai semua, lama tak jumpa. Okey, jadi kita ambil masa dalam 1 minit untuk mungkin ada hadirin
yang baru ingin memakai tudung ataupun sebagainya, jadi kita beri ruang untuk menunggu sebentar. Contoh. Farisah Najwa, Regu Putri. Dan on off tu Dan. Oh Dan. Elok-elok Dan, ni jatuh ke kolam ni. Okey. Boleh start gambar sudah? Okey, jadi okey. Untuk meneruskan dalam kiraan 1 gambar formal. 1, 2, 3. Okey, seterusnya gambar seterusnya bagi tanda like untuk kelab silat UPSI. Oh, like. Dua bagi 2. Okey, dan ketiga, gambar ketiga, bunga silat. Bunga silat. Saya bunga silat Okey, dan gambar yang terakhir, di mana mini hut untuk semua orang agar lebih bersemangat menjalankan hari pada hari ini. Okey, dengan semangat mini love sebentar tadi berakhirlah sudah sesi bergambar kita. Okey. Inilah yang dikatakan ibarat menanam sudah dituai, ibarat musafir sudah sampai. Umpama belayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Pihak penganjur merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada panel jemputan dan hadirin sekalian, sama ada yang berada di dalam Google Meet ini ataupun berada yang sedang menonton secara langsung dalam Facebook Pusat Sukan UPSI. Karena sudi meluangkan masa dalam webinar pada pagi ini. Dengan berakhirnya sesi bergambar tadi, maka berakhirlah sudah majlis pada hari ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu daripada kelemahan saya sendiri. Okey, pesanan daripada pihak penganjur, jaga diri dimanapun anda berada, sentiasa memakai pelitup muka dan kekalkan jarak 1 meter sekiranya keluar daripada rumah. Akhir kata, selamat berpuasa dan semoga silat UPSI semakin berkembang. Dan jaga diri semua. Assalamualaikum dan sekian terima kasih. Bye. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa semua. Okay, bye. Dah boleh live ke? Boleh.